Akhir zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran. Bersama saya DJ Riz Muhammad dari Kepentas dan juga mewakili rakan-rakan di Mantap Share Channel. Seperti tadi kita paparkan, itu dia anak-anak muda di sebalik tabir Mantap Share Channel. Seperti biasa dalam sembang santai kemerdekaan pada pagi ini, roti bakar, kopi tarik. Jangan lupa kepada anda yang saksi kami secara langsung di FB page Kaduk, di FB page Islamic Convention Islamic Digital, di FB page Kepentas, di FB page mana lagi? Akademi Tafiz Al-Islah HQ. Itu dia pastinya. Anda dapat saksikan kami secara langsung di alam My Radio FB Live yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, program ini adalah anjuran bersama Akademi Tafiz Al-Islah, Islam Movement, Aitlaga, Hai Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Dengan kerjasama Kelab Jatuh Perdana Antarabangsa atau Kepentas dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Dalam pagi ini edisi 24 Ogos 2021, hari Selasa bersama 15 Muharram 1443 Hijriah. Dan kita menampilkan panelis kita, iaitu Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita menampilkan ahli panel kita yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar di sana? Apa khabar juga, Doktor? Alhamdulillah, syukur. Kita insya-Allah sihat dalam menghadapi saat kemerdekaan. Kita harus mempertahankan kesihatan badan, menjaga kesihatan, mematuhi SOP. Ya.
Itu dia. Kita juga menampilkan ahli panelis kita yang kedua iaitu Dr. Ibrahim Ghaffar. So, boleh katakan seorang penggiat seni yang aktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Ibrahim Ghaffar? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Saban tahun mengadakan majlis bacaan Mu'arif puisi di kediaman beliau. Kita dah dah 2 tahun tak beraya, dah 2 tahun tak menyambut Ramadan bersama keluarga, bersama rakan-rakan. Jadi rasa rindu jugalah nak baca puisi di kediaman beliau. Dan seterusnya kita menampilkan ahli panel kita yang ketiga iaitu Tuan Haji Mazlan Nur ataupun lebih mesra panggil Along. Ya, halo. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya begitu semangat sekali ahli-ahli panel kita dan termasuk saya juga sendiri dengan berlatar belakangkan jalur gemilang ni ya. Sesuailah dengan tema kita pada hari ini, cara santai kemerdekaan. Syukur alhamdulillah kerana kita dapat bersua walaupun di alam maya, kita merentas alam maya pagi ni. Profesor Datuk Seri. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Walaupun di alam maya kita masih lagi dapat saling menjalinkan ukhuwah tu ya, yang penting ya, dan juga memupuk semangat kemerdekaan negara yang ke-64 yang pastinya pada 31 Ogos akan datang insya-Allah. Baiklah, kita nak sembang-sembang santai kemerdekaan dahulu Datuk. Apa kata kalau pembuka tirai, apa yang boleh Datuk sampaikan dengan semangat kemerdekaan kita untuk anak-anak muda Datuk? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemerdekaan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kita kerana tanpa kemerdekaan kita mungkin terus dijajah oleh penjara luar. Maka itu semangat kebangsaan, semangat kemerdekaan perlu dihayati oleh golongan muda dan golongan mantan muda juga saya katakan. Kerana ini bukan masalah golongan muda saja. Jadi yang mantan muda kadang-kadang pun sudah lupa soal kemerdekaan. Jadi semangat kemerdekaan perlu dikembalikan, dilestarikan, dipugar dan disemarakkan melalui program-program termasuk program seperti pada hari ini. Dalam hal ini saya perlu terang mengatakan kemerdekaan tidaklah dilihat sebagai kemerdekaan secara menyeluruh, sebagai suatu yang holistik ya. Jangan kita lihat kemerdekaan hanya soal kemerdekaan pada politik dan ekonomi sahaja. Kemerdekaan paling penting kemerdekaan pemikiran. Andai kata kita masih terjajah dari pemikiran, masih melihat tamadun lain itu sebagai unggul, tamadun lain itu lebih hebat dari kita, arti kita masih terjajah pada pemikiran. Dan kita sudah ada dasar-dasar dan tonggak tamadun kita yang hebat, tamadun Melayu, terutama yang bersirikan Islam. Islam telah menjadikan Melayu diangkat menjadi tamadun besar, tamadun antarabangsa. Pokoknya, sesudah orang Arab, sebenarnya bangsa Melayu lah bangsa kedua terbesar Islam. Dan ini perlu dihayati. Selain itu tentulah penting soal kemerdekaan dari segi politik kerana kita perlu mentadbir negara kita dengan cara gaya dan acuan kita sendiri. Sistem undang-undang kita, kebudayaan, pendidikan, supaya kita tidak terjajah lebih-lebih dalam yang saya katakan penjajahan bentuk baru. Sekarang penjajahan bentuk baru masih berlaku. Soal kebudayaan, walaupun kita tidak patut menafikan dan menolak unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai, seperti dalam dasar kebangsaan, tetapi keutamaan sepatutnya ialah kebudayaan kita sendiri. Maka ini dapat dinilai sejauh mana kita mempertahankan kebudayaan kita yang menjadi teras kebudayaan kebangsaan. Ini dapat dilihat dalam media. Jadi media pada hemat saya mesti memberikan perhatian supaya rancangan-rancangan program disiarkan itu betul-betul menampilkan dan mewakili kemerdekaan dan seluruh kebudayaan dengan tidak menafikan unsur-unsur lain yang sesuai, tetapi keutamaan soal kita menyalahkan pantun, syair, gurindam dan segala unsur-unsur nilai yang baik dalam masyarakat itu perlu dikumandangkan melalui media. Jadi contoh, ke dalam pendidikan juga kita masih saya kira terjajah sebahagiannya.
Kita masih lagi merujuk pada sistem pendidikan ala barat yang tidak menyepadukan pendidikan antara pendidikan rohani dengan pendidikan jasmani secara lebih seimbang. Benar, kita ada sekolah agama. Kita memasukkan sukatan pelajaran agama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tetapi kita masih lagi membuat satu pemisahan yang kita sebut pendidikan akademik, pendidikan agama. Sepatutnya pendidikan ini menyatukan, menyepadukan soal agama kerohanian dengan soal akademik. Jadi ini saya kira memerlukan iltizam dan kesungguhan kita untuk benar-benar mengisi erti kemerdekaan secara menyeluruh atau secara holistik yang saya katakan. Saya kira itu pandangan awal saya. Terima kasih banyak, Pengerusi. Ya, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Serian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, di atas pandangan beliau mengenai erti kemerdekaan yang akan, bahawa kemerdekaan ini akan terus diwarisi oleh semua rakyat Malaysia dan juga akan terus tersemai di hati anak-anak muda supaya dapat mengekalkan kemerdekaan negara yang kita cinta. Baiklah, kita terus terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Serian. Dan seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Ibrahim Ghaffar. Silakan erti kemerdekaan, apa yang boleh kita pupukkan semangat ini lagi kepada anak muda, semoga terus relevan dalam keadaan walaupun kita menghadapi masalah pandemik COVID-19. Silakan Yang Berbahagia Dr. Ibrahim Ghaffar, silakan. Untuk majoriti. DJ. Ya, saya. Tak berapa dengar. Untuk apa yang perlu saya lakukan? Apakah yang dapat Dr. Ibrahim Ghaffar sampaikan kepada rakyat Malaysia supaya semangat kemerdekaan ini dapat terus relevan? Kita dapat terus relevan di hati rakyat Malaysia. Baik, terima kasih. Walaupun kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ni. Betul. Tetapi kita kena terima secara positif gejala COVID-19 ini dari Allah sebagai ujian ataupun memberikan kita teguran supaya kita lebih ikhtiar. Apabila kita menghadapi peristiwa atau ulang tahun kemerdekaan yang ke-64, saya lebih mudah menyebut hampir 70 tahun. Hasil perjuangan nenek moyang kita, istilahnya. Nenek moyang kita, pejuang-pejuang lebih awal. Dan saya suka mengingatkan diri saya dan rakan-rakan sahabat sekalian bahawa nikmat kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini ada masalah lain? Masalah lain? Okey. Okey. Doktornya ada masalah lain? Mungkin ada sedikit masalah gangguan teknikal pada Dr. Ibrahim Ghaffar. Kita cuba hubungi kembali Dr. Ibrahim Ghaffar. Ya saudara, inilah dia cabaran dan dugaan yang akan kita alami sekiranya kita di dalam talian, tapi kita cuba yang terbaik insya-Allah. Nampak kita terputus. Baiklah, kita terus kepada Tuan Haji Mazlan Nor. Itu ahli panel kita yang ketiga atau lebih dikenali sebagai Along. Kita nak dengar apakah yang dapat Along berkatakan erti kemerdekaan dari sudut pandangan insan seni, dari sudut pandangan orang seni. Boleh Along dapat dengar suara saya? Silakan Along, dapat dengar suara saya?
Apakah yang dapat Alun sampaikan? Erti kemerdekaan dari sudut pandangan insan seni. Seperti Alung yang berkarya, puisi, yang melukis dan sebagainya. Nampaknya kita terputus kerana ada sedikit gangguan teknikal yang berlaku sebentar tadi. Pak Alung cuba masuk kembali. Apa kata kita dengarkan pula apakah agaknya sajak tema kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Serian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Silakan Yang Berbahagia Prof. Datuk Seri. Terima kasih. Jadi untuk menyambut kemerdekaan, saya menukilkan sebuah sajak yang saya beri judul Menuntun Kemerdekaan. Menuntun dengan pengertian memimpin. Memimpin si merdeka, judulnya adalah Menuntun si Merdeka. Si merdeka itu anak yang lahir dengan jerih payah, dengan pengorbanan, dengan darah dan air mata. Kemudian membesar dia sehingga menjadi dewasa, juga bukan tanpa kudrat dan keringat. Kerana mengasuhnya dan membentuknya menjadi sosok merdeka yang tulen, bukan kepalang getirnya. Si merdeka perlu dituntun melalui liku-liku dan menghadapi tantangan dari luar dan dari dalam. Dewasanya si merdeka perlu memamerkan jiwa dan citra pribadi utuh yang bebas daripada kerancuan jiwa. Pribadi utuh yang bebas daripada minda tertawan. Si merdeka itu perlu terus benar-benar merdeka. Raga dan jiwanya. Dia bukan harus sekadar penguasa iktisad, juga bukan sekadar peraga kuasa sementara. Dia perlu memugar warisan wangsa, agamanya, bahasanya, budayanya, dan segala makna maruah bangsa dan negara. Usah sekali-kali dibiarkan si merdeka terjajah untuk kali keduanya oleh penjarah luar maupun oleh si gunting dalam lipatan. Tuntunlah si merdeka ke jalan mardhatillah. Demikian saja yang saya nukilkan khusus untuk sambutan kemerdekaan yang ke-64. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Awang Serian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka yang mendeklamasikan sajak tema kemerdekaan sebentar sahaja tadi. Baiklah, kita terus kepada Yang Mulia Dr. Ibrahim Ghaffar, iaitu seorang penggiat seni juga, untuk menyampaikan sajak tema kemerdekaan. Silakan Yang Berbahagia Dr. Ibrahim Ghaffar, silakan. Maaf, tadi terganggu kalian. Merdeka, kembalikan makna dan maknawi. Merdeka, multaka ulama kota sarang semu. Kias sebagai antara darah dan perut. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail dijemput mencari semula sumur Zam-Zam yang luput akibat musibah banjir besar dan ribut. Ya Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Gagak hitam sehelai bulu putih diutuskan hingga dibusut semut mematuk-matuk makanan. Dan disitulah Allah
memberikan jawab. Alibi kota sarang semut, luluh terbakar, arus mengalir ke daerah Langkasuka di timur. Ubah Masjid Gresik memancar sinar jujur. Di mihrab sahdu itu Kiai Tuah bertafakur. Tulus lafaz surah maknawi yang luhur takkan melaju hilang di dunia selagi berpegang pada agama. Uzlah lunas berwudu di perigi utama. Merdeka! Demikianlah suratan yang tersirat buat sekalian anak cucu mengambil ingat supaya Melayu tidak hilang martabat. Di bumi pertiwi empunya daulat, terhindar dari menjadi umat yang merempat. Merdeka, merdeka, merdeka! Ulang tahun kemerdekaan hadir tidak lama lagi. Hampir 70 tahun. Dia akan merdeka diulang-ulangi, namun kita semakin lalai dan sumpah Melayu dilupakan. Kami berjanji akan bersatu padu penuh azam dan patuh menegakkan agama Islam. Kami umat Melayu bersumpah setia penuh jitu untuk mempertahankan kepentingan Melayu dan pentadbiran kedaulatan Raja-Raja Melayu. Demikian pejuang kita sejak tahun 40-an dahulu. Kembalikan bangsaku, watan kita Malaysia, hentikan sengketa, lunaskan amanah Abata. Merdeka bukan sekadar gelaran tanpa makna atau abjad darurat yang kesibuan dipersenda. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Nampaknya sudah selesai sudah. Nampaknya sudah selesai sudah. Semangat yang telah ditampilkan oleh Yang Musa Dr. Ibrahim Ghaffar yang baru saja selesai mendeklarasikan sajak tema kemerdekaan sebentar sahaja tadi. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Baiklah, kita terus kepada pendekmatur kita yang seterusnya, iaitu Tuan Haji Mazlan Nur atau lebih mesra dikenali sebagai nama Along. Silakan dengan sajak tema kemerdekaan. Silakan. Ya, Alhamdulillah, syukur bagi Allah. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya dalam program yang amat penting ini. Saya melihat kemerdekaan itu dari sudut berhala citra dengan tanggungjawab pemerintah. Nampaknya terputus nampaknya. Kerana mungkin ada keadaan talian yang tidak berapa kurang baik. Kita cuba terus kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Awang Sarian, untuk mungkin dapat berikan sedikit ulasan mengenai apa sajak yang telah disampaikan tadi. Silakan. Terima kasih. Saya menjadikan Si Merdeka itu watak dalam sajak saya kerana Si Merdeka inilah yang perlu kita hargai
Kerana lahirnya si merdeka ini bukan di atas dulang emas. Lahirnya kemerdekaan ini, si merdeka ini dengan susah payah, dengan keringat, dengan darah dan air mata. Maka apabila si merdeka itu telah lahir, kita perlu mengasuh, mendewasakannya dan memberi nilai-nilai jati diri atau makna diri yang hakiki. Maka si merdeka perlu dituntun atau dibimbing melalui pelbagai cabaran yang sebenarnya liku-liku perjalanan dan tantangan atau cabaran baik dari luar maupun dari dalam. Jadi kita harus mengukuhkan kekuatan jati diri dan kekuatan semangat serta iltizam si merdeka agar terus dapat menghadapi segala tantangan dan cabaran sezaman dan masa hadapan. Dan dalam hal ini juga saya mengatakan, janganlah si merdeka itu hanya dilihat sebagai satu kuasa ekonomi atau kuasa politik. Tetapi si merdeka ini hendaklah diberi taklif, diberi amanah untuk menjunjung segala arti tamadunnya. Agamanya yang paling utama, bahasanya, budayanya, dan segala aspek tamadun perlu dijunjung oleh si merdeka yang mewakili seluruh warga negara Malaysia ini. Dan kita harus memastikan si merdeka tidak menjadi tanah jajahan untuk kali keduanya. Baik penjajahan yang disebabkan oleh penjarah luar maupun oleh faktor-faktor dalaman yang saya kiaskan sebagai gunting dalam lipatan. Sekarang kita dapati ada sejumlah warga negara Malaysia sendiri yang menjadi gunting dalam lipatan, yang menjadi api dalam sekam, yang menjadi musuh dalam selimut. Tidak menghargai negara merdeka, tidak menjunjung perlembagaan negara, tidak melaksanakan dan menghayati rukun negara, dan tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang melimpah ruah dalam segala aspek kehidupan. Akhirnya saya mengatakan, bimbinglah si merdeka, iaitu negara kita, di jalan mardhatillah, di jalan yang diridai Allah. Kerana tidak ada artinya merdeka kalau negara kita tidak diridai Allah. Maka itu seruan saya kepada pemuka atau pemimpin negara, baik dari pihak pemerintah, pihak pembangkang atau sebagainya. Bersama-samalah kita membina acuan dan menuntun atau memimpin negara kita di jalan yang diridai Allah untuk mencapai yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan janganlah kita jadikan politik sebagai matlamat. Politik hanya wasilah atau alat untuk mencapai matlamat yang lebih abadi, yang lebih hakiki, yaitu menjadikan negara kita dalam keridaan dan dalam pengampunan Allah. Ini yang sangat penting, seperti digambarkan dalam surah Sabah dan Al-Quran Karim. Nah, jadi itulah lebih kurang semangat yang saya cubakan untuk dizahirkan melalui sajak yang saya berjudul Menuntun si Merdeka ataupun Membimbing si Merdeka. Menuntun, membimbing negara kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada bagi Profesor Tusi Dr. Awang Sarian di atas perkongsian yang menarik dan terus menjadi azimat untuk diri kita sendiri dan seluruh rakyat Malaysia untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita Malaysia yang kita sayangi semua. Baiklah, kita jangan ke mana, kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran.
Selain ini, insyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Ya, terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja saksikan kami di FB page Kado, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page Kepentas maupun di FB page Akademi Tafiz Al-Islah HQ. Kita bersiaran langsung di FB page yang seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, kepada anda yang sedang saksikan kami, jangan lupa like, komen dan juga share. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang saksikan kami secara langsung. Terima kasih pada Antonia Glory Muroh, terima kasih pada Pak Lang, terima kasih pada Osman Ahmad dan juga kepada Aisyah Nahari, Usairi, Kurat Shah dan lain-lain. Jangan lupa like, komen dan juga share apa yang kami sampaikan pada hari ini, iaitu Sembang Santai Kemerdekaan, dan juga kita bacakan sajak dengan tema kemerdekaan. Sempena sambutan ambang kemerdekaan negara kita yang ke-64 tahun pada 31 Ogos 2021 akan datang, insya-Allah. Baiklah, kita terus kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Ibrahim Ghaffar. Mungkin apa yang nak disampaikan, mungkin ada sedikit ulasan dari sajak yang telah disampaikan sebelah tadi. Nampaknya kita terputus talian nampaknya, ada sedikit masalah teknikal di sana. Tapi kita cubalah juga untuk saya cuba juga, Datuk. Saya akan cuba bacakan sebuah sajak, Datuk, untuk memenuhi ruang masa kita. Boleh, Datuk? Boleh, insyaAllah. Kita dengarkan tajuk Hujan Merdeka. Hujan Merdeka. Di langit Ogos, awan gembira mengkabarkan hujan merdeka turun lagi untuk kesekian kalinya membasahi bumi keramat ini. Dinginnya merangkul perasaan nusa, syahdunya menyelimuti hati pembela. Damainya bertata di tiap jiwa anak-anak bangsa. Telah kutemui mutiara yang tersembunyi dalam denai-denai usia yang menjanjikan kebahagiaan. Ku kecapi aroma pembangunan, ku cupi wangian pembebasan. Dan telah kurwarnai kanvas jati diri mengikut lakaran budaya dan potret bangsaku. Terima kasih hujan merdeka. Walau langit Ogos berlalu, titisnya membasahi sepanjang musim. Terbukti bila pohon cinta bangsa berbuah lebat, ketuman bunga cinta mekar mewangi, manisnya mengharum, menjadi payung anak-anak bangsa pertiwi. Hujan merdeka turun lagi, titisnya menjelahi hati Sri Kandi. Pertiwi tersenyum menerimamu, memeluk janji yang termeterai. Harapan yang terkota, teguh mengepung cinta. Itu dia sajak yang berjudul Hujan Merdeka. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Betul juga macam sajak ni tu. Bila kita cuba dapatkan Alung kembali. Silakan Alung untuk sampaikan sajak kemerdekaan anda. Silakan. Alhamdulillah, syukur bagi Allah. Alung dah nak ulas lebih panjang lagi tentang soal-soal kemerdekaan ini. Semuanya sudah diulas oleh Datuk Wang Karian dengan Datuk Ibrahim Ghaffar tadi. Cuma Alung ingin menyatakan bahawa nilai kita agak nipis, ya, tidak, ini kesambutan kemerdekaan kita dari tahun ke tahun, dan saya telah duduk di bawah di bawah semua Perdana Menteri akan semenjak dari kemerdekaan. Maka sampai saya lebih realistik tentang hal ini, saya melihat jiwa anak-anak muda, termasuk juga jiwa orang-orang yang lama, penghayatan kemerdekaan itu tidak menyuruh, tidak mengangkat. Nampaknya ada sikit gangguan
teknikal, kita terputus hubungan nampaknya. Tak apa, kita cuba untuk mengakhiri kita punya siaran kita pada hari ini kerana ada sikit masalah teknikal yang tak dapat kita bantu, tapi kita cuba sedaya upaya sebenarnya Dato' ya. Kerana ada sikit masalah gangguan teknikal. Walaupun kita harap semua para penonton kita bersabar. Kita akan dengarkan sedikit sebagai penutup Dato'. Sebagai penutup, apakah kesimpulan atau saranan yang bahagia Profesor Datuk Seri Awang Seharian, pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka untuk sampaikan supaya semangat kemerdekaan kita ini terus ada Datuk. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Pada hemat saya, semangat kemerdekaan ini hendaklah dihidupkan sekadar dengan sambutan rasmi, tetapi hendaklah merupakan sambutan yang menyeluruh, yang mengisahkan kita akan makna kemerdekaan. Jadi selain soal sambutan-sambutan yang rasmi, yang penting ialah pengisian kemerdekaan dalam bentuk wacana-wacana ilmu dan pengisahan sejarah pada pelbagai kelompok, pelbagai peringkat umur. Bukan sahaja di peringkat persekutuan, peringkat negeri, peringkat daerah. Jadi saya kira perpustakaan desa, perpustakaan negeri dan daerah perlu mainkan peranan mengadakan kisah ataupun dikatakan siri pengisahan sejarah tentang kemerdekaan, termasuk tokoh-tokoh dan peristiwa sejarah yang penting supaya dapat dihayati oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Dan bulan kemerdekaan ini hanya sebagai lambang, tetapi kemerdekaan yang hakiki ialah kemerdekaan sepanjang masa. Jadi perlu penghayatan. Saya kira demikian kesimpulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada bahagia Datuk Seri Profesor Datuk Seri Dr. Awang Seharian yang telah menyampaikan, yang telah melontarkan saranan dan juga kesimpulan kita pada hari ini. Saya DJ Riz selaku moderator untuk program kita pada hari ini, itu Sembang Santai Kemerdekaan juga deklarasi sajak tema kemerdekaan ucapan. Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita, iaitu Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Seharian, pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga atas undangan. Yang Besar saya belum sempat baca puisi lagi ni. Datuk DJ Riz, saya belum sempat baca puisi lagi. Along nak baca puisi. Oh, Along nak sempat baca puisi. Kita dengar Along. Okey, silakan Along. Takut lain terputus. Silakan. Silakan Along, silakan. Dengan ulasan Along dari Teranak Kemerdekaan. Okey, sini ya. Saya puisi saya berjudul Nyanyian Merdeka Rakyat. Puisiannya ialah tentang antara dua hal antara rakyat dan pemerintah. Jadi dengarkanlah. Puisi berjudul Nyanyian Merdeka Rakyat. Dapat. Gangguan. Ataupun tu kita akan Along mungkin boleh rakamkan puisi itu juga. Kerana ada line Along di sana tak berapa bagus. Nanti saya akan minta Along untuk rakamkan puisi dan kita akan masukkan dalam video kita nanti. Kita akan edit. Ya. Begitu ya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada anda yang tetap bersabar walaupun kita menghadapi masalah pandemik di luar sana dan juga ada sikit gangguan teknikal, walaupun kita cuba sebaik mungkin untuk kita sampaikan kepada anak-anak muda kita di Tahfiz Akademi Asilah ini dan juga kepada rakyat Malaysia yang tidak kira di mana saja anda berada supaya dengan adanya sedikit pengisian kita pada hari ini kita dapat sampaikan juga kepada anda bahawa kita memupuk semangat kemerdekaan itu tetap relevan walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19 dan kita mengharungi liku-liku hidup kita pada hari ini melalui norma baru. Jangan lupa jaga diri, hiasi priori. Terima kasih kepada semua ahli panel kita iaitu Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Seharian, pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang Berusaha Dr. Ibrahim Ghaffar, ayahanda yang sangat saya sayangi yang setiap tahun sabar tahun kita ada baca puisi di kediaman beliau di Sanggar Abadi di Bukit Kampar Kelang, memang terbaik, tapi dah 2 tahun kita tak dapat berpuisi di sana selepas tarawih berpuisi. Dan juga terima kasih kepada Yang Besar Tuan Haji Mazlan Noor atau Along. InsyaAllah Along
Kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada ahli-ahli panel semua. Terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan rancangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mantap Share Channel. Saya nak dengar ni sebagai tanda akhir, tagline anak muda kat sini, bila dia sebut alamak semua cakap Mantap Share. Boleh? Boleh? Ya, boleh. Bila saya sebut alamak Mantap Share, boleh Okey, kita buat sama-sama ciptaan pertama. Alamak Mantap Share. Okey, kita buat cubaan kedua. Alamak Mantap Share. Mantap Share. Ya, baiklah. Terima kasih kepada ahli panel yang saya sayangi. Terima kasih semua yang like, komen dan juga share. Saya DJ Riz mewakili kru Mantap Share Channel mengucapkan, mendoakan yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan. Malaysia di hati. Salam merdeka. Salam kemerdekaan. Merdeka. 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 Bandingan mereka yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah ialah ibarat satu tanaman, satu bijian yang ditanam mengeluarkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 biji buah. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah kelebihan bagi mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dan tanggungjawab kita juga ialah untuk menyokong dan membantu usaha ini, masya-Allah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, anta ala saghratin min suhuril Islam fala yutaina min qibalik. Kamu adalah penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, maka pertahankan, awasi setiap penjuru kita. Pengusaha ataupun pewakaf telah mewakafkan tanah ini, pengusaha maju telah pun ada usaha untuk membangunkan tanah ini, maka penjuru kita ialah bertugas untuk memastikan harta yang kita ada, tenaga yang kita ada, kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana ganjarannya amat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infakkan sesuatu harta kita walaupun sedikit ataupun banyak, lebih-lebih lagi ganjarannya teramat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita daripada tercebur ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo segera kita berinfak agar apa yang kita tuaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala hasilnya akan kita perolehi apabila kita berada di mahkamah di akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.